tapak tangan yang terbuka, bagilah apa semua boleh lekat. Tak duit lekat, tak air lekat, tak makanan lekat. Tapi satu dia buat dosa, tutup 1 jam. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Akhirnya jadi macam mana? Akhirnya jadi. Bila jadi macam ni, letak apa pun tak boleh nak lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah, kita dapat bertemu lagi pada malam ini. 2 bulan kita bercuti. Bulan 11 saya jatuh basikal. Bulan 12 saya buat operation. Bulan 1 kita jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa tuan-tuan semua. Saya pun dah boleh berjalan balik dah. Tak perlu bertongkat lagi dah. Cuma panas sikit, tak kena aircon tu, pusing main ni sikit Ustaz. Yang tu je masalah saya lah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, dan kita masih berada pada hadis yang ke-36. Hadis 36 ni panjang, hadis yang panjang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita berhenti separuh perbincangan di hari itu, dan kita nak sambung lagi perbincangan dia, insya-Allah. Hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatahumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan akhirat.
Barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Dan barang siapa mengikuti satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar di antara satu sama lain, melainkan turunlah ketenangan ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengurumuni mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan barang siapa kurang amalannya, maka nasab yakni keturunannya tidak akan dapat menyempurnakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Panjang hadis ni, ada beberapa bahagian. Yang pertamanya, barang siapa melepaskan satu kesusahan mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan hari akhirat. Itu dah selesai dah, kita dah bincang itu. Kemudian yang keduanya, barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Kita dah bincang dah pertemuan kita lepas. Yang berikutnya, barang siapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Yang tu pun kita dah bincang pada pertemuan kita yang lepas. Hari ini kita nak bincang tentang wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW sambung, salli ala Sayyidina Muhammad. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinata wa ghashiyatuhumul rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa tidaklah berkumpul satu kaum daripada rumah di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain, melainkan turunlah ketenangan ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, dan para malaikat mengurumuni mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan yang terakhir, Nabi SAW sebut, wa man batta'a bihi amaluhu lam yushri' bihi nasabuhu. Dan tidaklah, kata Nabi SAW, barang siapa kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat untuk menyempurnakannya. Ini tiga benda yang kita nak bincang pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi SAW, ulama menyebutkan Islam adalah syarat bagi memperolehi keselamatan di sisi Allah. Islam tidak akan tertegak dan tidak akan wujud melainkan dengan ilmu. Tidak ada jalan untuk mengenali Allah dan sampai kepada Allah kecuali dengan jalan ilmu. Ilmulah sehampir-hampir jalan yang menjadi petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang menempuh satu jalan ilmu dan tidak tersasar daripada jalan itu, maka akan sampailah dia kepada maksud yang dicari-carinya itu. Justru itu tidaklah menghairankan apabila Rasulullah SAW menjadikan
jalan menuntut ilmu sebagai jalan ke syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah menjelaskan bahawa setiap jalan yang dilalui oleh seorang Muslim untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membuka jalan untuknya yang menyampaikannya kepada syurga Allah SWT. Mau tak mau, cara kita nak masuk syurga Allah SWT mesti kenal Allah. Dan cara nak kenal Allah tak ada jalan lain melainkan mesti tuntut ilmu. Tuan-tuan, salih semat nak masuk syurga. Mudah faham kita macam ni lah. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga Allah SWT, syarat dia, salih ala Syekh Muhammad, yang pertama dia tuan-tuan, amal kita banyak berbanding daripada dosa. Amal kita masih banyak, dosa sikit, amal banyak. Pahala banyak, baru boleh masuk syurga. Amal banyak belum tentu banyak pahala. Faham tak? Amal banyak belum tentu banyak pahala. Tapi banyak pahala mesti banyak amal. Betul kan saya juga tu? Saya tak faham kan? Sebab belum tentu semua amal Allah terima. Betul kan? Ada kita bincang lima syarat sah. Yang pertama, amal sah, amal diterima. Yang ni paling penting sekali. Tak bunyi tu. Bismillah. Okey. Yang pertama, amalnya sah, amalnya diterima. Yang ni syarat Allah nak terima amal. Yang kedua, amalnya sah tapi amal tak diterima. Pasal apa amalnya sah tapi tak diterima? Sebab dalam amal tu ada syirik khafi, ada riya, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Amal sah elok. Ada sumber-sumber yang haram. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Pitikam nombor ekor, dapat duit, PIG. Semua cukup syarat dia. Syarat. Semua rukun-rukun haji, syarat wajib haji, semua lepas kat dia. Sah tak haji dia? Sah tak ni? Ni tanya ni, cuba jawab tengok. Jangan tu tengok nasi tu, jangan tengok sini sama. Sah tak? Saya pelawak makan dah tak pernah. Nama pun restoran kan? Gitu. Dan Salih ala Syekh Muhammad. Sah tak? Sah. Tapi Allah terima tak? Allah tak terima. Sebab sumber haram. Salih ala Syekh Muhammad. Yang kedua, amalnya sah, amalnya tidak diterima. Yang ketiga, amalnya sah. Salih ala Syekh Muhammad. Amalnya diterima, tapi dipadam oleh Allah pula. Pasal apa padam? Satu kes je, ungkit. Buat amal, ungkit. Buat amal, sebut balik. Maka Allah padam. Allah ibarat macam batu, ada tanah atas batu, hujan turun, dia cuci batu tu habis. Bersih. Nah, saya semat. Ada amal sah, tapi Allah padam. Yang keempat, amal sah. Amalnya sah. Amalnya diterima. Amalnya sah, amalnya diterima. Tapi diagihkan pada orang nanti di yaumul qiyamah. Sebab apa agih? Sebab mengumpat, sebab fitnah, sebab buat zalim kat orang. Habis pahala kita bagi kat orang lain. Buka aib orang sebagainya. Salih semat. Yang kelima, amalnya tidak sah dan amalnya tidak diterima. Semua nak pastikan amal kita ni, daripada amal tu jadi sah, nak jadi pahala, syarat dia kena ada ilmu. Faham tak ni sebab? Nak masuk syurga, yang pertama, pahala banyak, dosa sikit. Salih alaihi Muhammad. Nak jadi pahala ni, daripada amal ni, nak jadi pahala, Imam Nawawi kata dua syarat. Syarat yang pertama, amal tersebut mestilah sesuai dengan syarak ataupun sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nah, Nabi kata, man ahdatha min amrina hadha ma laysa minni fa huwa raddun. Apa yang Salih alaihi Muhammad direka-reka, yang diamal, yang dibuat, yang bukan daripada kami, maka dia tertolak. Dia buat satu, dia kata lah ni dah pukul, lah ni dah subuh masuk lambat, dia kata. Orang kalut nak pergi kerja pukul 6 lebih, 6 apa masuk? 6 apa ni? Saja nak tanya, dia nak tahu dah subuh masuk waktu pukul apa? Nampak tahu tu. Lebih kurang 6 apa? 9 minit. Saya orang Kedah, saya tahu sini. Lebih kurang 9 minit. 6-9 minit tuan-tuan. Dia kata apa? Kelang kabut lah nak pergi kerja pukul 6-9 minit. Apa kata kita tukar untuk kawasan di Shah Alam ni saja, kita semayang 5.45 siap-siap main subuh.
Pasal apa? Pasal kelang kabut lagi ni bekerja. Ataupun kita sembahyang 8.30 lagi dah, senang sikit. Semua orang Syah Alam ni kita sembahyang 8.30. Daripada 2 rakaat tak apa, kita diskaun bagi 1 rakaat je. Pasal kelang kabut nak pergi kerja apa semua, kita buat 1 rakaat. Tu panggil bid'ah. Faham ni? Yang tu panggil bid'ah. Dia buat dia mereka sebab nak sesuaikan dengan kehendak dia. Kemudian dia ubah apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, apa yang Nabi SAW telah tentukan dekat dia. Faham tak? Yang ni tertolak. Dia buat passion tudung. Tak tak? Dia buat passion tudung. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia buat tudung tu, dia bagi nampak subang. Bagi nampak leher, nampak subang. Faham ni, Semat? Yang kat atas kepala dia tu kan macam bola rugby. Kita pun dia serban ke apa ni. Tengok orang perempuan pakai, nampak leher, nampak subang. Lepas tu kita kata, ni tudung pasal apa ni? Inilah panggil busana muslimah. Mula busana muslimah. Yalah muslimah lah. Kalau tak muslimah tak pakai tudung langsung. Ni pakai tudung juga. Inilah busana muslimah. Bagi tahu ke dia, bid'ah. Tu bid'ah. Dia buat sesuatu yang bukan daripada Islam, kemudian dia kata tu daripada Islam. Dia relatekan dia buat Islamic lah, apa Islamic fashion lah, apa semua. Tak tak, saya cermat. Tuan-tuan, tu tertolak. Buat amalan patu kata tu daripada Nabi SAW, ataupun dia buat tak bersesuaian dengan perintah Nabi, maka dia tak jadi pahala. Nak jadi pahala, kena buat exactly macam Nabi SAW suruh. Macam yang ditunjukkan oleh alim ulama' yang ambil daripada apa yang Nabi SAW tunjuk. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Nabi kata apa? Sallu, kamu semayang. Kama ra'aitu, kamu semayang. Ada ra'a perkataan tu, nampak. Kamu semayang macam mana kamu nampak aku semayang. Tuan-tuan pernah nampak Nabi SAW semayang macam mana? Pernah? Ni tanya pun tak mahu anggut. Anggutlah sama. Support. Kan? Tak pernah kan? Siapa? Tapi tu nak semayang macam mana? Siapa tak semayang Pak Long? Nabi kata, semayanglah macam mana tengok saya semayang. Saya tak nak tengok Nabi SAW semayang macam mana. So, saya tak semayang. Tuan-tuan, di sinilah peranan alim ulama'. Faham tak ni Ustaz Syamad? Tuan-tuan, kita dah buat amalan tu tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad. Dia panggil sahabat nampak Nabi SAW semayang macam mana. Kemudian para sahabat ni cerita dekat sahabat yang lain. Aku nampak Nabi, sebab bukan semua para sahabat nampak Nabi SAW semayang. Sallallahu alaihi Muhammad, faham tak ni? Ada sahabat yang nampak Nabi SAW, dia sampaikan kepada sahabat yang lain, aku nampak Nabi SAW semayang macam ni, macam ni. Kemudian sahabat tu pula, ada tabi'in pula, aku dapat daripada sahabat ni nampak Nabi SAW semayang macam ni, cerita. Daripada tabi'in sampai pada tabi'in, sampai pada alim ulama, akhirnya sampai dekat kita, yang ajak kita semayang. Tu dia, kita tengok dia, ulama tu ajak kita semayang. Ulama ni tengok, kemudian tengok sampai kepada sahabat yang tengok Nabi SAW semayang. Itulah dia panggil, kamu solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Sebab nak belajar semayang kena tengok, bukan boleh baca buku. Faham tuan-tuan sini Ustaz? Jadi dalam amalan kita nak bagi jadi pahala, kata Imam Nawawi, syarat pertama dia mesti sesuai macam yang Nabi SAW suruh, macam Nabi SAW tunjuk. Syarat yang kedua, kata Imam Nawawi, nak bagi jadi amalan ni, nak bagi jadi pahala, mesti ikhlas kerana Allah. Amalan tu mesti ikhlas. Daripada 5 benda yang saya sebut tadi ni tuan-tuan, ada di bahagian-bahagian dalam 5 tu yang dia tak punya ikhlas, tu yang tak jadi pahala. Dekat mana? Yang pertama, buat amal sah, amal diterima, dapat ikhlas. Yang kedua, amalnya sah, amal tidak diterima. Kat sini tak ada ikhlas. Pasal apa? Pasal ada riak, ada ujub, ada takabbur, ada sum'ah. Riak apa? Nak tunjuk ke orang amalan dia. Ikhlas nak? Tak, Sallallahu alaihi Muhammad. Buat amal, ikhlas. Tak ikhlas, tak jadi pahala. Baik. Dan Sallallahu alaihi Muhammad. Nak jadi amal yang syarat dia sama macam ditunjuk oleh Nabi SAW, nak jadikan amal ikhlas kerana Allah, dia mesti ada ilmu. Boleh faham tak? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak semayang macam yang Nabi SAW semayang? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak baca Quran? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak buat amalan macam yang Nabi SAW suruh kita buat? Maka nak dapat amalan macam Nabi SAW suruh, dia kena ada ilmu. Lepas tu ulama sebut, tak
tak diterima amal yang dia buat tu ikut-ikut dia sendiri je, ikut-ikut orang. Pasal apa buat macam ni? Orang buat macam tu. Nak bagi Allah terima amal kita, mesti kita ada ilmu atas benda apa kita buat. Yang kadang-kadang kita ni tak mengaji dulu, kita bukan tahu tuan-tuan. Kita pun tak bersungguh untuk kita buat amal bila kita tak tahu. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir kan? Lepas maghrib, lepas subuh, kita buat bila kecil dulu tuan-tuan. Kadang buat 3, kadang buat 10, kadang buat 7. Ikut siapa? Ikut tu imam. Tu imam buat 10, kita buat 10. Tu imam buat 7, kita buat 7. Tu imam buat 3, kita buat 3. Tu imam tak buat langsung, kita tak buat langsung. Kadang tu imam buat 10, kita pun tak buat. Tak pasal apa? Pasal kita buat ikut orang. Kita tak buat atas ilmu. Sedangkan kita duduk mengaji. Bila mai duduk mengaji sini baru tahu, oh kata hadis Nabi SAW daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Nabi SAW waktu maghrib dengan waktu subuh Nabi baca berapa kali? 10 kali. Allah bagi 10 pahala kebajikan, Allah padang 10 dosa, Allah angkat 10 darjat, Allah jauhkan dia pada gangguan syaitan, Allah jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingin pada sebut. Oh baru tahu. Baru kita buat berdasarkan kebenaran ilmu. Lepas ni tu imam buat 3 ke, tu imam buat 10 ke, tu imam tak buat ke, kita buat apa? 10. Pasal kita buat atas ilmu. Boleh faham tak ni Sayyidina? Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad, ikhlas. Nak dapat ikhlas pun kena ada ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu macam mana nak cari ikhlas. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lah, duk ingat kok boleh macam ni, rupanya tak boleh. Nah, ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Muhammad. Nak dapat ikhlas, ikhlas dia mai daripada hati yang bersih. Nak dapat ikhlas, ikhlas dia akan datang daripada hati yang bersih. Salli ala Sayyidina Muhammad. Hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa-dosa, kotoran hitam, dia susah nak dapat ikhlas. Sebab dalam hati dia terkandung satu benda nama sifat mazmumah. Yang terkandung, yang terkumpul, tak mampu untuk keluar. Sebab hatinya terikat dengan dosa-dosa yang pernah dia buat. Nabi sebut, satu dosa kamu buat, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam, akhirnya jadi hitam gelemat hati dia. Maka dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat ataupun sifat-sifat mazmumah terlekat dalam hati dia, tak mampu untuk keluar. Kata Imam Ibn Kathir, petik satu perkataan ulama mufassirin bila Allah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Khatam, Allah peteri hati-hati mereka. Khatam, peteri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Dengar tapi tak dengar. Zahirnya dengar tapi batinnya tak mampu mendengar. Wa ala absarihim, dan mata Allah hijabkan pandangan mata dia. Ghisyawah, tutup. Nampak pada zahir nampak tapi tak boleh ambil iktibar. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat berat. Tuan-tuan, saya sama. Ulama mufassirin kata apa? Kata itulah hati. Macam tapak tangan. Tapak tangan yang terbuka, bagilah apa semua boleh lekat. Tak duit lekat, tak air lekat, tak makanan lekat. Tangan terbuka. Tapi satu dia buat dosa, tutup satu jari. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Akhirnya jadi macam mana? Akhirnya jadi macam ni. Bila jadi macam ni, letak apa pun tak boleh nak lekat. Faham tak semua? Letak ilmu tak lekat. Letak pengajaran, orang kata apa? Ni neraka ni, buat ni dahsyat ni, jangan buat macam ni, nanti Allah azab ni, buat macam ni. Tak boleh nak masuklah hati dia sebab hati dia dah block. Faham tak ni macam semua? Tapi macam mana dapat ikhlas kalau hati macam ni? Ikhlas duduk luar tak boleh masuk. Yang duduk dalam hati dia apa ni? Sebab dia buat dosa, yang terkumpul dalam hati dia semua mazmumah, riya, ujub, takabur, sa'diri, sum'ah. Semua ada kat dalam hati dia. Dia tak boleh, dia tak mahu nak keluar. Tapi dia buat macam mana? Bersihkan hati dengan zikrullah. Bersihkan hati dengan zikrullah. Kita dah mengaji dulu dalam kitab ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ulama sebut, hati kita ni Allah bagi fitrah boleh kenal baik buruk. Fitrah Allah bagilah hati kita ni kenal baik buruk. Daripada kecil-kecil dah tahu dah mana baik mana buruk. Dia ambil barang orang, dia tak boleh ambil. Berebut-rebut nak ambil. Kalau dia boleh ambil barang orang, dia bawa balik rumah dia, dia pergi curi barang orang. Budak-budak kecil-kecil anak kita ni.
Dia pergi rumah kawan dia, kita pergi ziarah rumah kawan kita, dia ambil something daripada rumah tu, dia buat dalam poket dia tak mau cakap kat kita, dia sembunyi-sembunyi. Pasal apa dia sembunyi? Sebab dia tahu dia buat tu salah. Siapa ajak dekat dia? Fitrah Allah bagi siap-siap. Faham tak ni Ustaz? Rasa gelisah. Tapi kita minta fatwa pada hati kamu. Nak buat baik buruk, minta fatwa pada hati kamu. Hati kamu tahu baik buruk. Tapi fitrah ni akan mula hilang bila dia tenggelam dalam dosa. Yang tadi rasa gelisah dengan dosa tu, rasa gegar hati tu dengan dosa tu, dia makin lama, dia makin immune dengan dosa. Bila dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi, getaran tu dah makin hilang. Waktu tu dia tak boleh nak timbang dah mana baik mana buruk. Dia tak reti dah. Macam mana nak bersihkan balik hati yang dah tenggelam, yang tak boleh nak timbang mana baik mana buruk? Ulama sebut zikrullah. Salih alaihi wasallam. Zikrullah macam mana? Zikrullah ni ada 3 ulama sebut. Yang pertama, zikir qalbi. Zikir qalbi ni macam mana? Muhasabah diri, wala aku buat. Salih alaihi wasallam. Nah, apalah yang aku buat dulu-dulu ni? Muhasabah diri. Salih alaihi wasallam. Kemudian zikir qalbi ni gimana? Pi tengok kejadian alam, pi tengok orang mati. Pi ziarah kubur. Boleh ambil pengajaran. Salih alaihi Muhammad. Dan yang kedua dia bagi zikir fi'li, zikir perbuatan. Banyakkan amal-amal soleh, pergi sembahyang, banyak sembahyang sunat. Pergi masjid, sembahyang berjemaah. Salih alaihi Muhammad. Pergi duduk dalam majlis ilmu. Ni, dulu majlis ilmu ni, salih alaihi Muhammad. Faham tak? Baca Quran, sedekah, wakaf, infak. Buat. Dia panggil zikir fa'li, zikir perbuatan. Yang ketiga dia panggil zikir qauli, zikir perkataan. Zikir perkataan ni macam mana? Allah, alhamdulillah, walillah, Allah akbar yang kita duk sebut. Selawat pada Nabi SAW. Ini semua amalan-amalan yang membersihkan hati. Salih alaihi Muhammad. Maka nak dapat tu ilmu ni kita duk sebut ni. Nak sampai kepada ikhlas tu, dia perlu kepada ilmu. Cari punca macam mana nak bagi bersih hati ni supaya amal aku buat ni semata kerana Allah, tak ada sebab yang lain. Faham tak sebab? Dan dia juga perlukan kepada ilmu. Maka nak dapat amalan yang sesuai macam Nabi suruh, nak dapat amalan yang ikhlas kerana Allah, syarat dia ilmu. Betul lah Nabi SAW sebut, siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka pemudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Sebab tu jalannya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, faham tuan-tuan? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidaklah ada yang lebih berhak untuk dijadikan dalil bagi yang kita perkatakan selain daripada tindakan Allah, menjadikan pembuka wahyu, yakni wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Rasul SAW, adalah mengenai perintah supaya menuntut ilmu dan segala wasilah ataupun jalan untuk memperoleh ilmu itu. Ini adalah sebagai peringatan tentang nikmat ilmu, kemuliaan, kepentingan demi untuk mengenali kebesaran dan keagungan si pencipta dan bagi memahami rahsia-rahsia ciptaannya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedudukan ilmu dalam agama. Lantaran ilmu adalah jalan ke syurga, maka kedudukannya di dalam agama Islam amat tinggi dan mulia. Alim ulama mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah dan hampir menyamai kedudukan para nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman daripada kalangan kamu dan Allah kurniakan ilmu. Salih ala Sayyidina Muhammad, di kalangan ilmu itu beberapa darjah. Tuan-tuan, dalam ayat ni cerita macam mana Allah mengangkat darjat seseorang dengan ilmu yang Allah bagi. Lagi tinggi ilmu dia, lagi Allah angkat darjat dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Manakala Rasul SAW telah bersabda, salih ala Sayyidina Muhammad, innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, atau kama qala Rasul SAW, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya alim ulama tidak mewariskan dinar atau dirham, adapun sesungguhnya mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa memilikinya, sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang menguntungkan. Tuan-tuan, ni guru saya sebut, kita ni
Orang Melayu ni dia ajak anak dia satu benda, salam cium tangan. Bukan tak? Nah, ni satu adab. Orang Melayu ni penuh dengan adab. Penuh dengan adab. Tuan-tuan pergi duduk mana negara pun tuan-tuan akan tengok macam mana orang-orang negara tu dia sangat respect dengan orang Melayu. Pasal orang Melayu ni lembut dan penuh dengan adab. Kita makin lama kita dah makin blend, kita dah kurang sikit dah adab. Kalau dulu-dulu kita ingat waktu kita kecil-kecil tuan-tuan, bukan setakat lalu depan orang, belakang orang pun kita kena tunduk. Betul kan? Oh, orang duk pergi makan mazirah rumah kita, duduk lalu kat depan orang memang kena tunduk lah. Lalu belakang orang pun kena tunduk. Lah ni anak kita atas kepala orang dia lompat. Hilang, kita dah hilang adab. Nah, saya mana? Dulu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, adab sangat. Dan salah satu pada adab orang Melayu tuan-tuan ialah salam cium tangan. Tuan. Adab. Bagus tuan-tuan, salam cium tangan. Cumanya, sebenarnya dia bukan syarat kita cium tangan semua orang. Orang Melayu dia kira kalau orang kecil dengan salam dengan orang besar dia cium tangan. Sebenarnya yang layak untuk kita cium tangan ialah pertama orang-orang hormat, orang-orang yang kehormatan, orang yang punya kemuliaan. Yang kedua ialah mak bapak. Mak bapak dan ke atas. Kalau anak kita tak, kalau salam dengan orang yang dia common, yang dia tak kenal, dia salam macam tu, dah madai dah untuk dia sebenarnya. Tapi tak apa, kita ajak anak kita hormat orang tua-tua cium tangan, tak ada masalah apa. Tuan-tuan, jadi mak bapak dengan siapa yang duduk di peringkat atas, tok, nenek, pak saudara, mak saudara yang lihat macam tu. Itu salam cium tangan. Tapi satu lagi suruh cium tangan. Siapa? Alim ulama. Nah, Sayyidina Ali pernah cium tangan seorang sahabat. Sebab apa? Sebab dia pernah ajak pada Sayyidina Ali satu ilmu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala duduk mengajar. Tengah duduk mengajar ni, tiba-tiba ada seorang orang Arabi, orang Badui, dengan comotnya, dengan apa, masuk dalam majlis. Imam Syafi'i boleh bangun daripada tempat dia mengajar tu, pergi dekat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dekat kawan tadi ni, orang Badui tadi, pergi peluk dia, cium dia, sampai orang duduk bawah ni, pasal apa? Tak betul. Lalu ditanyalah kepada Imam Syafi'i, apa yang kamu buat ni, wahai Syekh? Dia kata, tu guru aku. Itu guru aku. Guru dia mengajar apa? Aku sedang mensyarahkan bab najis, bab anjing. Ya, aku tak tahu nak kenal mana anjing jantan, anjing betina, macam tu lebih kurang macam tu lah, saya tak ingat. Ataupun yang berkait dengan tu lah, saya tak ingat. Tapi something related dengan anjing. Lalu dia kata, aku pergi berjumpa dengan orang ni dan orang ni ajak macam mana keadaan nak mengenal. Maka dia adalah guru aku dan aku bagi penghormatan yang sepatutnya untuk dia. Sampai macam tu Islam macam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari pada zaman Imam Malik, seorang sallallahu alaihi Muhammad khalifah, dia main. Dia nak belajar ilmu. Khalifah ni pun orang hebat. Dia nak belajar ilmu daripada Imam Malik. Lalu dia kata dekat pengawal-pengawal dia, dekat orang kanan dia, dia kata, tolong pergi dekat Imam Malik, bagi tahu dekat dia yang aku nak pergi belajar ilmu daripada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, dia punya orang pembantu khalifah ni pun pergi jumpa dengan Imam Malik yang sedang mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Bila sampai tuan-tuan, Imam Malik tengah duk belajar, tengah duk mengajar. Sallallahu alaihi wasallam. Habis selesai, dia pergi jumpa Imam Malik. Wahai Imam Malik, khalifah ni orang nombor satu lah tuan-tuan. Khalifah jemput imam untuk pergi jumpa dengan dia sebab dia nak belajar ilmu. Nak belajar apa? Tahu apa Imam Malik kata kat dia? Imam Malik kata, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksud, kalau nak main belajar ilmu, main ngaji, bukan suruh pergi kat dia. Tu kata kat siapa tu? Khalifah. Cuba dia main jumpa Ustaz Jafri tengok. Siapa? Sultan. Okey, tempah baju esok. Aizzah, kehebatan seorang ulama.
Dia nak belajar, dia main sini. Bukan saya pergi kat dia. Tuan-tuan, pembantu-pembantu sultan ni balik tu. Pergi Damsyik punya jom. Jumpa dengan sultan. Wahai sultan, Imam Malik kata kalau nak mengaji kena pergi kat dia. Tapi sultan ni pun orang cerdik, orang baik. Dia kata, tak apa, kalau macam tak apa, kita pergi. Dia pun siap dengan dia punya apa semua, pengikut-pengikut dia apa semua dengan sultan nak bergerak, tuan tahu kan. Lalu suruh Allah bergeraklah dia pun sampai dekat tempat Imam Malik. Bila sampai dekat tempat Imam Malik, takdirnya waktu dia sampai tu waktu Imam Malik tengah mengajar. Sultan sampai tuan-tuan, semua orang macam bayang saya tengah mengajar ni, tiba-tiba Dalam Menteri mai. Dalam Menteri dah. Faham ni? Masuk semua orang macam, oh. Kalaulah tuan-tuan, Perdana Menteri masuk ke Sultan masuk tuan-tuan, tuan-tuan agak mesti kecoh-kecoh kan. Orang tarik nak letak kerusi bagi dekat Sultan duduk. Standard lah tuan-tuan, dia Sultan kot. Ambil kerusi, nak letak bagi Saleh Semat, Sultan duduk. Waktu tu tuan-tuan tahu, Saleh Semat, tak Imam Malik bagi syarat apa? Saya kata apa? Suruh duduk apa? Duduk bawah. Suruh Sultan duduk bawah. Sultan duduk bawah. Tapi Imam Malik Sultan sila kat bawah. Sila. Dia Imam Malik syarah ceramah kuliah. Habis kuliah tuan-tuan, orang semua terpinga-pinga lah. Bukan duduk macam kita ni. Tuan-tuan, ulama sebut ada satu kalam satu ulama. Dulu ilmu berkat. Pasal apa? Pasal kami mengaji di masjid. Ni, duduk mengaji dalam masjid Salih Alaihi Muhammad. Kemudian keberkatan tu hilang bila dah ada kelas. Dah ada, dia panggil kelas-kelas. Fasl kelas. Dulu mengaji tu berkat bila kami bersila dengan guru, bersila di depan guru. Lalu keberkatan itu dicabut bila kami duduk setaraf dengan guru. Tak ada kehormatan lah, sama taraf lah. Ni okey lah, angkat tinggi sikit. Kalau duduk bawah kita tak nampak kan, agak tinggi sikit. Lepas tu guru saya tegak, dia kata, bagi duduk guru tu tinggi sikit. Bukan pasal dia tu, tapi pasal ilmu dia, Allah angkat darjat dia. Dulu ilmu kami berkat pasal kami mengaji ikhlas. Sekarang berkatnya hilang sebab semuanya sijil. Orang mengaji ni pasal sijil. Ni mengaji hebat-hebat semua. Balik ni. Sijil lah sijil. Ya tak boleh mengajar. Tidak Muslimat. Anda sekalian salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah Sayyidina Muhammad duduk bawah, duduk sila. Habis kuliah, Imam Malik panggil Sultan masuk bilik. Masuk bilik, Imam Malik tarik kerusi. Tarik kerusi, raja pun terus duduk bersila kat bawah. Tadi kena arah. Terus bersila kat bawah. Tak. Imam Malik tolak kerusi tu, kata duduk di atas. Raja duduk di atas, Imam Malik pula bersila duduk bawah. Dia kata, pasal apa ni? Tadi saya duduk bawah, duduk atas. Dia kata, tadi saya guru, kamu murid. Sekarang kamu raja, saya rakyat. Tuan-tuan Ustaz Muhammad, Allah mengangkat darjat seorang tu sebab ilmu dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan, dan sebab tu anak-anak kita suruh salam cium tangan guru. Pasal apa? Pasal dia mak bapak roh anak kita. Kita anak-anak kita mak bapak fizikal anak kita. Tapi guru-guru dia mak bapak kepada rohani anak kita. Kita lahirkan anak kita, kita jaga dia, kita bela dia, kita besarkan dia, kita bagi dia jadi orang hebat. Takat mana? Takat kita hidup atau setakat dia hidup? Betul tak ni? Saya kita hidup, Salih Syamad. Bergantung dekat mak suap, mak apa, mak tolong, mak apa semua. Mak mati, habis, tak tolong lah. Betul tak ni? Tapi guru dia, tunggu dia sampai depan pintu syurga. Guru dia punya fikir nak tolong anak kita, walhal tak ada hubung darah sikit pun.
Dia fikir pasal kita, tak tidur pasal kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Susah payah siang malam sana sini terpaksa. Pasal apa? Pasal anak kita, pasal kita. Walhal tak ada sikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kita buat salah, dia nasihat kita. Jangan buat macam ni. Pasal apa marah sangat? Pasal dia sayang kat kita. Pasal apa dia sayang kita? Pasal dia bapa rohani kita. Walhal boleh tak kalau dia biar saja? Boleh tak? Kan ada salah apa pun. Ya biar. Kamu tak mau apa ni tutup aurat, ya biar. Bos apa kena menang dengan saya? Sallallahu alaihi wasallam. Kita nasihat kat orang. Ni jangan pakai macam ni. Islam suruh pakai macam ni. Dia marah kat orang tu, kat ustaz yang tegur dia. Kata, you siapa? You siapa? No, you know. My father also, no, you don't care about me, no. Ayah saya pun tak pernah tegur saya tau. You siapa nak tegur saya? Anda, saya selamat. Pasal apa dia tegur? Sebab dia sayang kat kita. Pasal apa dia sayang kat kita? Pasal dia mak bapa rohani kita. Dan dia punya nak selamat kita bukan setakat dia hidup, bukan setakat kita hidup. Dia nak selamat kita sampai kita boleh masuk syurga Allah. Walhal sikit pun tak ada hubungan darah dengan kita. Betul tak ni? Layak tak kita hormat dia? Ya, Muhammad SAW. Sangat lagi. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata apa? Sungguhnya alim ulama tidak mewariskan dinar dirham. Dia tak waris dinar dirham. Ataupun sallallahu alaihi wasallam, adapun sungguhnya dia mewariskan ilmu. Barang siapa milikinya sesungguhnya telah mengambil bahagian yang menguntungkan. Hukum menuntut ilmu dalam agama Islam. Hukum menuntut ilmu adalah fardu dan ianya terbagi kepada dua peringkat. Yang pertama fardu ain. Diwajibkan menuntutnya bagi setiap muslim. Pengetahuannya amat-amat diperlukan oleh seorang muslim agar selamat akidahnya, sahih ibadahnya dan lurus segala muamalahnya selari dengan syariat Allah SWT. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa tidak ada sembah melainkan Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Baik. Ilmu yang pertama nama ilmu fardu ain. Yang ni wajib belajar. Wajib belajar. Kalau kita semua ni dah baligh, cukup 3 syarat ni. Baligh, Islam, berakal. Sebagian ulama tambah lagi satu syarat sampai kepadanya sampai kepada jalan hidayah. Islam boleh sampai kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk hutan sorang-sorang tak jumpa dengan orang tu, dia panggil tak cukup syarat. Di kita ni cukup 3 syarat ni memadai dah untuk kita. Islam, baligh, berakal. Bila cukup 3 syarat ni, maka dapat satu benda nama dia fardu ain yang kita kena buat. Kalau tinggal berdosa, kena buat. Apa dia? Salah satu daripada dia disebut sebagai menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang macam mana disebut fardu ain? 3 cabang ilmu kata ulama. Yang pertama, ilmu tauhid. Belajar kenal Allah. Ini wajib belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal Allah. Ulama tolong susun kat kita supaya mudah kita mengaji. Dia panggil sifat 20. Itu salah satu daripada cabang ilmu. Nak mudah bagi kita belajar. Bukan melimitkan sifat Allah kepada 20 saja. Faham tak ni? Tapi ulama tolong susun supaya kita mudah belajar. Dengan dia menyusun sifat Allah jadi 20. Mengaji tahun 20 ni dulu. So mudah kita faham. Faham tak ni? Itu salah satu dari cabang ilmu disebut ilmu tauhid. Nak kenal Allah dan nak tahu pasal apa Allah jadikan kita. Habis dah mengaji ilmu tauhid, masuk ilmu kedua, nama ilmu ibadah ataupun ilmu Salih Asyik Muhammad. Ilmu apa? Ilmu ibadah? Ilmu fiqah. Salih Asyik Muhammad. Nak belajar pula macam mana taharah suci, nak ambil wuduk lagu mana, ayat macam mana, mustakmal apa, mutanajis apa, Salih Asyik Muhammad. Salih Asyik Muhammad. Kemudian nak semayang macam mana, nak buat ibadat macam mana, apa semua, muamalah jinayah apa semua, dia panggil ilmu ibadah. Macam mana kita nak serve Allah yang kita dah kenal. Kemudian habis mengaji ilmu yang dua ni, masuk pula ilmu ketiga, nama ilmu adab atau ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu nak jaga nafsu. So dia nak perelok nafsu, nak perelok hati. Ilmu apa? Dia kenali sebagai ilmu
tasawuf. Nah, dia panggil ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Diwajibkan ke atas setiap muslim memperolehnya. Namun apabila bangun sebahagian mereka untuk menuntutnya, maka gugurlah kewajipan itu daripada orang lain. Jika tidak seorang pun menuntutnya, maka kesemua mereka berdosa. Ini ianya adalah memperdalami ilmu syariat, sama ada mempelajarinya, menghafalnya atau menjelikinya. Pengkhususan dalam setiap ilmu diperlukan oleh satu jemaah Islam bagi memelihara kewujudan dan kepribadian dengan ilmu satu kerajaan salih alaihi Muhammad yang hak dan adil dapat didirikan di atas muka bumi, iaitu satu kerajaan yang kuat dan kebal digeruni. Musuh tidak akan tamak untuk menyerangnya, manakala orang-orang yang jahat tidak berani ke atasnya. Ini seperti telah disebutkan dalam Al-Quran. Ada satu ilmu lagi yang kena ada orang belajar. Ngaji salih alaihi Muhammad tentang ketenteraan, mempertahankan negara, kena ada orang Islam belajar. Mengaji tentang politik Islam, kena ada sebagian orang belajar. Nah, salih alaihi. Supaya apa? Supaya orang tak boleh perkotak-katikkan orang Islam. Nah, ada bahagian-bahagian tertentu, ni orang Islam kena kuat. Nah, bukan ngaji agama sebatas. Yang fardu ain wajib semua belajar. Nah, saya simpan. Bila yang sudah kita ni, dia ni engineer, gaji. Saya lihat siapa. Supaya nanti ada di kalangan orang Islam yang mampu jadi engineer yang hebat dan menggunakan agama dia untuk meluruskan pekerjaan dia. Faham ni? Ada orang Islam yang pandai mahir dalam politik Islam, supaya orang tak boleh perkotak-katikkan dia. Nah, kalau semua orang Islam tinggal politik, maka yang akan memerintah ialah orang bukan Islam. Sedangkan Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk salih alaihi membangunkan sebuah negara yang tertegak atasnya salih alaihi seluruh kaedah daripada kaedah Islam dan sebagainya. Baik, salih alaihi habis. Kemudian salih alaihi Muhammad, ilmu itu cahaya dan alim ulama adalah lampu hidayah, petunjuk. Salih alaihi. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkannya, dan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikut keridhaannya ke jalan keselamatan, dan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang daripada gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat ke-15 dan 16. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sesungguhnya yang mewarisi ilmu kenabian adalah alim ulama yang ikhlas beramal, seperti mana sabda Nabi SAW, innal awliya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan tidak juga dinar, dan adapun mereka itu mewariskan ilmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang duduk salli ala sayyidina Muhammad dalam majlis-majlis ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya sakinah, ketenangan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan rasa macam tenang tak? Ha? Mau tak tenang kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadabarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, apabila berhimpun satu kaum, ramai-ramai berhimpun fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Itu tempat paling best sekali kita menuntut ilmu ni, dalam rumah Allah, dalam masjid. Lepas tu dulu madrasah semua dalam masjid. Waktu saya pergi duduk sekejap kat Yaman dulu tuan-tuan, tempat pengajian ni dalam masjid. Masjid dia ada ribak, dia panggil, dia ada bilik-bilik kecil-kecil untuk pelajar-pelajar main daripada mata-mata duduk bilik-bilik kecil-kecil tu.
Syekh dia mengajak dekat tiang ni, tiang tu. Mengajak dalam masjid. Sampailah ni, sampai sekarang ni. Masih ada lagi satu tempat nama Zabid. Tapi tengok duk kena bom lah ni, kesian kat dia. Ada masjid. Itu tempat paling best lah menuntut ilmu. Tapi boleh tak menuntut ilmu tempat lain? Boleh. Ni kita duk ngaji ni, kalau tuntut ilmu lah ni. Bila kita menuntut ilmu, Nabi SAW sebut apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kamu melintas, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu melintas di satu tempat yang nama taman-taman syurga, farta'u, mai duduk singgah, kata Nabi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, ma riyadil jannah Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Kita duduk hidup lagi ni. Macam mana taman syurga ni? Kata Nabi SAW, al-halaqatu dzikr, halaqah-halaqah yang sedang duduk mengingati Allah. Ataupun al-majalisul ilm, majlis ilmu. Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, seorang tanya, ya Rasulullah, ma ghanimatu majlisul dzikr, apa habuan kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kami duduk dalam majlis zikir ni, apa habuan kami dapat? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majlis dzikr, al-jannah, al-jannah. Habuan yang akan kamu dapat dalam majlis ilmu ni, syurga, kata Nabi SAW. Dan ni lah kita duduk ni. Dia panggil halaqah zikir, dia panggil majlis ilmu. Nabi gelar dia sebagai taman syurga. Kita boleh duduk taman syurga ni tuan-tuan. Ni mudah-mudahan Allah akan bagi kat kita taman syurga yang sebenar-benar. Sebab kalau kita di dunia pun tak suka duduk taman syurga, macam mana Allah nak bagi duduk taman syurga kat sana? Nah, maksudnya boleh main ni bukan sebab seronok main kan. Kita boleh main ni bukan sebab kita excited ke, sebab nak explore ke, nak tahu macam mananya kuliah kat alam restoran. Udah pernah orang buat, kita nak tahu, nak try tengok sekali. Dah, Allah jemput kita main. Sebab tu gembiralah tuan-tuan, selagi Allah dia jemput kita main duduk majlis ilmu. Tuan-tuan, sebab ramai orang Allah tak jemput dia. Nabi SAW sebutlah hadis yang sahih. Salli ala Sayyidina man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tuan-tuan pegang hadis ni elok. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kepada seorang itu khairan, kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan sampai dia masuk syurga. Kebaikan, kemuncak kebaikan, dia duduk dalam syurga tengok wajah Allah. Kalau Allah nak kepada kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yufaqihu, Allah akan bagi dekat dia. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Bukan dia cari, Allah bagi kat dia. Salli ala Sayyidina. Jadi seronoklah tuan-tuan, kata alhamdulillah selagi Allah jemput kita mai duduk majlis ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita juga duduk di taman ilmu yang sebenar-benarnya dalam syurga Allah SWT. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad, kita duduk berimpun, kata Nabi SAW, salli ala Sayyid Muhammad, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Dia duduk baca kitab Allah, saling belajar dan mengajar antara satu sama lain. Dia duduk baca kitab Allah, baca hadis-hadis Nabi SAW. Dia belajar, dia mengajar. Salli alaihi wasallam. Duduk macam ni, masing-masing buat peranan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tadi baru saya tengok satu video seorang syekh, dia duduk ceramah, tengah ceramah. Oh, duduk cerita fasih, cerita waktu kewafatan Nabi SAW. Dia cerita waktu kewafatan Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Dia pun meninggal. Kadang saya duduk tengok juga, kadang ada juga video-video kadang orang yang nak tumbang ke apa semua, dia mulut jadi pelat lah, ataupun dia macam, faham tak ni? Dia macam nak pengsan lah, dia macam apa. Tak, yang ni duduk cakap fasih, pam-pam, ceramah-ceramah, cakap je lah. Sampai talas, dia kata, Nabi SAW, macam tu lebih kurang, mereka berkata, la ilaha illallah. Bukan mereka berkata, hadis tu bukan sambung dengan la ilaha illallah tu, tak. Dia tutup, la ilaha illallah, kemudian dia tumbang, orang semua tu.
katanya dia syahid, katanya dia meninggal. Billah saya tuan-tuan, subhanallah. Nabi kata, Man akhiru kalam bila illallah dakhala jannah. Siapa yang last penutup kalam dengan la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Real tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab Allah pilih dia duduk dalam majlis ilmu tu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut, kamu akan mati tak benda apa kamu suka buat. Ya tak? Kamu suka buat apa, Allah kamu mati celah-celah. Ada orang suka semayang, mati celah-celah semayang. Ada orang suka baca Quran, ni mati celah baca Quran. Berapa ramai orang, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu mati setengah baca Quran. Pasal apa? Pasal dia ahli Quran. Dia yang membukukan Al-Quran, dia sangat dekat dengan Quran. Dia orang yang sangat hebat dengan bacaan Al-Quran. Allah matikan dia tengah baca Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ada orang suka sangat majlis ilmu, Allah pilih dia mati dalam majlis ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad duduk di kalangan dia, baca, belajar, mengajar. Apa yang Allah akan bagi kat dia? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka ni as-sakinah, tenang. Tenang ni bukan sakat dia dapat kat sini. Tenang ni dia bawa oleh hidup dia. Sebab tu seorang pergi berjumpa dengan Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Allah Mas'ud, saya ni gelisah, rasa serabut, rasa tak tis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa amalan yang saya boleh buat ni supaya hilang kegelisahan saya ni? Tak kata Ibn Mas'ud apa? Kamu pergi duduk dalam majlis ilmu, jauh, hati kamu akan jadi tenang. Lagi sekali saya tanya, rasa tenang tak? Rasa pukul 10 lebih tak nak berhenti macam duduk belajar elok. Tahu tak berapa banyak kegelisahan dalam kehidupan kita, Allah cabut kegelisahan itu dengan ilmu. Habis sebut, saya sebut, ada orang rasa sempit, orang gelisah sempit, dia duduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba ulama tu cerita kat dia, man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melepaskan kegelisahan dalam hati dia. Hati dia jadi hilang. Kesempitan Allah lepas. Kegelisahan Allah tenang. Wa yarzuqu haitsu la yahtasib, dan Allah akan menggunakan pada rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh, banyakkan istighfar, balik astagfirullahalazim. Hati dia tenang. Dia jumpa solution dalam majlis ini. Faham tak Ustaz? Contoh. Jadi sakinah yang dia dapat tu bukan setakat waktu dia duduk dalam majlis ilmu. Sakinah ni dia bawa dalam kehidupan dia. Lepas tu, sebab tu ulama suruh jangan tinggal majlis ilmu lebih 3 hari. Lepas 3 hari dia main balik keras. Hati dia main keras. 40 hari tak pergi, habis. Nah, jangan mula ponting. Dia ponting sekali, esok dia malas nak pergi. Saya tak pernah tengok berita kan, kecuali hari tak ada. Hari ni saya tengok berita. Best rupanya duduk depan TV. Pasal kuliah pukul 9 kan. Jadi pukul 8 tu boleh tengok berita sekali. Dua tengok, dia ralik tengok berita, baru tahu rupanya best berita ni. Tuan-tuan, ada hari tak ada kuliah, tengok-tengok ada drama pukul 7. Wow! Lagi best tu. Subhanallah. Tuan-tuan saja mat. Tak ada drama ni dia berantu kan. Faham tak? Padahal kita predictable pun drama tu, tahu sekali dia apa. Sekali tahu sekali dia apa. Sekali tahu nak dia apa. Dan sekali nak semat. Predictable kan. Tapi subhanallah dia macam gali kan. Esok macam tak mau pergi kuliah tau. Baru kita tahu tuan-tuan, pasal apa 12 juta orang Melayu tengok drama pukul 7 petang. 12 juta tuan-tuan, jangan main. Saya semat. Jadi tuan-tuan sekalian, semat, jangan mula ponting, sebab mula ponting nak pi balik dia akan jadi susah. Dia akan makin hilang sakinah, Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan melimpahkan kepadanya rahmah. Rahmah akan melitupi mereka. Rahmah ni apa? Kasih sayang Allah, belah kasihan Allah mereka gitu. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
wa khafathumul malaikah, dan para malaikat pun turun mengurumuni mereka. Ni kita duduk amal ni. Kita rasa macam ramai dah ni. Tapi malaikat lagi ramai tuan-tuan. Faham ni? Ni duduk celah-celah kita ni malaikat belakang ni. Salat semua. Malaikat ni bila dia duduk dengan kita, dia bukan duduk saja. Malaikat bila duduk dengan kita ni, dia akan buat kat kita, dia akan bacakan kita doa. Dua doa diminta. Yang pertama, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa dia. Lagi kita duduk dalam majlis ilmu, lagi tak bangun keluar dari ilmu, ya Allah ampun dosa dia, 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 ya Allah. Doa malaikat ni tak pernah tertolak kan. Kalau kita nampaklah dosa-dosa berguguran ni waktu duduk dalam majlis ilmu ni, kita tak mau keluar majlis ilmu tuan. Saya nak berhenti dah ni, kita ustaz jangan berhenti dah ustaz. Seramah lah sampai ke 12 lagi pun tak apa. Apa duduklah sini aku nak balik. Tuan, kalau kita nampak dosa-dosa kita berguguran. Kemudian malaikat doa apa lagi? Warhamhu, ya Allah kau sayanglah kat dia. Kau belahlah kat dia, kau kasihanilah dia ya Allah. Salih al-Syamad tuan-tuan. Kemudian salih al-Syamad, dan malaikat tu pula Nabi kata apa? Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi. Nama-nama kita semua tercatat dan disebut di sisi Allah. Faham tak Syamad? Duduk majlis ilmu Allah, bukan duduk saja tuan-tuan. Ya Allah, hebat. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW tutup hadis Nabi kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan barang siapa yang kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat menyempurnakan. Nabi tutup luar daripada bincangan tadi ni, benda lain. Nabi kata apa? Siapa yang kurang amal waktu hidup di dunia. Tuan-tuan, nak buat amal waktu hidup, jangan tunggu mati nak minta tolong orang lain buat kat kita. Ingat saya pesan. Nak bagi wakaf waktu hidup, jangan tunggu nanti anak pinak bagi wakaf, bagi pihak kita. Ada seorang waktu hidup, anak dia kaya raya, bagi dia tuan-tuan, anak dia jutawan, hartawan, tak ketahuan. Tuan-tuan, waktu hidup bagi duit. Bapak tu dah tak pergi mana dah, dah dhaif dah, duduk rumah je, tak pergi mana dah, kecil. Bagi duit. Dia ada duit. Nak kereta, beli kereta. Nak tambah rumah, buat rumah. Sampai luas sangat rumah. Bagi duit, ribu-ribu dalam akaun, ratusan ribu duit bapak dia. Ada adik-beradik yang lain, semua jenis businessman. Tapi kecil-kecil yang businessman. Tiba-tiba bapak tu meninggal satu. Bila bapak tu meninggal, duit ratus ribu dalam akaun. Bila duit ratus ribu dalam akaun, jadi duit apa? Faraid. Duit dapat kat anak tu, dapat kat anak ni, dapat kat anak ni, dapat kat anak. Yang bagi siapa? Yang bagi dia. Telefon kat kita. Ustaz tahu apa jadi? Depa ni tak kerti nak fikir. Duit tu bukan duit depa. Duit bapak. Apa salahnya yang puluh-puluh ribu yang dia dapat free tu, pilah wakaf bagi kat bapak tu. Tuan-tuan faham tak ni? Yang komplain ni siapa? Yang bagi duit tadi lah. Yang dapat duit tak komplain lah, senyap kan. Dia kereta baru, buat rolling model pun bisnes kan. Ni kita boleh gamak dia ambil duit bapak tu, pekat-pekat pergi buat bisnes lah, yang ni beli kereta lah, yang ni buat apalah. Sakit mata saya tengok. Apa halnya? Ambil lah duit tu, pergi bagi wakaf kat bapak tu. Buatlah macam tu. Saya kata apa? Hak dia. Hak dia. Kamu sakit hati sangat pasal apa? Saya yang bagi duit. Oh, pada muka. Cerita dia simak tuan-tuan, bila duit tu faraid, duit tu duit anak-anak. Dia nak beli kereta ke, dia nak buat rumah ke, dia nak buat bisnes modal dia ke apa, tu hak dia. Tak boleh nak buat apa, tu duit dia. Yang tak cerdiknya siapa? Yang tak cerdiknya bapak tu yang piduk cari duit sampai tak sempat nak buat ibadat. Duit ingat dia nak bagi, dia ingat dia boleh simpan sampai bila-bila. Faham tak ni? Bila mati duit tu sekupang pun dia tak boleh nak bawa masuk rumah dia. Akhirnya jadi duit siapa? Pasal apalah anak aku tak wakaf kat aku, pasal apalah anak aku tak buat sedekah bagi kat aku. Dia duit dia, dia ada keperluan dia. Dia ada anak keluarga dia nak diurus. Tersedut suruh dia. Kalau dia buat bonus untuk kita, kita dapat anak soleh. Tapi kalau dia tak buat pun, sikit pun tak berdosa anak kita. Faham tak ni? Jadi tuan-tuan sekalian, apa kita kena buat? Kita kena buat kat kita, bukan tunggu orang buat kat kita. Ni dok Ustaz.
Ada orang dia nak bagi wakaf. Tak apalah ustaz, lepas mati saya wakaf. Lepas mati bukan hak makcik dah, bagi orang. Salih ala Muhammad. Saya wasiatkan anak saya lah ustaz, saya wasiat nanti kalau saya mati ni, rumah ni saya nak bagi kat madrasah. Tanya bila makcik nak mati ni, kami nak pakai madrasah nak pakai. Taklah kata macam tu. Tapi kata kalau dia wasiat nak bagi dekat madrasah selepas dia mati, yang valid wasiat tu hanya 1/3 je daripada harta dia. Jadi sebab dia akan jadi hak anak dia. Sebab tu nak bagi waktu hidup, jangan tunggu mati. Oh dah sayang ni. Makcik sayang gelang. Sayang lah gelang ni, pohkong ke king kong ke apa tak. Ni lah ni, Salih Semat. Dia panggil apa? Apa ni, Salih Semat ni. Dia panggil apa tu? Ni kenangan apa dengan sayang. Sayang sangat. Sayang. Kalau sayang, simpan. Simpan kat mana? Simpan yang kita boleh pegang sampai bila-bila. Simpan di tempat yang jadi hak kita sampai bila-bila. Tu baru sayang. Ni, sayanglah tak mau lepas pun mati. Bila mati, boleh kat siapa? Laki kita kahwin lain. Dia bagi kat yang baru. Kita lah kubur kata kalau putar tu. Jadi baik. Nanti kalau maksud Jumat, jadi subhanallah. Kalau betul-betul sayang, simpan ke akhirat. Sebab bila kita simpan ke akhirat, itulah hak kita sebenar-benar. Nah, waktu seorang mai jumpa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, wahai Aisyah, bagi dekat Sayyidina Aisyah daging kambing. Lalu lepas dapat daging kambing tu, mailah pekat-pekat orang miskin minta. Akhirnya tinggal satu betih je kat Nabi SAW. Tinggal satu betih. Rasulullah balik ada makanan tak? Rasulullah tadi dapat banyak daging kambing, habis bagi ke orang. Jadi hak orang habis dah. Yang hak kita ni tinggal betih ni. Nabi kata apa? Salah Aisyah. Hak kita sebenarnya tu yang kita bagi ke orang itu. Itulah hak kita sebenarnya. Yang confirm jadi hak kita dah. Yang takkan berkurang, takkan beralih hak tangan. Ni yang duk kat kita ni belum tentu jadi hak kita lagi. Tu misconception dia. Misconception. Kita faham salah fahamnya kita ni dengan hak kita yang sebenar-benar. Hak kita sebenar-benar orang beriman ni, apa yang kita simpan ke akhirat kita. Dan Allah tak simpan saja. Allah ganda sampai 700 kali ganda kalau sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian semat, buat siap-siap waktu hidup ni. Nak semayang banyak-banyak, semayang banyak-banyak. Nak baca Quran. Yang harap nanti orang tolong baca Quran kat kita. Orang pun letih dah urusan dia nak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian. Jadi, tuan-tuan, jadi Nabi kata apa? Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat untuk menyempurnakan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikut dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis hadis berikutnya insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mana dia cari tak jumpa lah. Tak apalah, nanti kita bacalah hadis akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusia kesemuanya menuju ke mahsyar, orang bersembang dengan orang sebelah pun tidak. Ada manusia mukanya babi, ada manusia mukanya keldai. Orang, tuan-tuan, orang ikut dosa masing-masing.